Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita sambung semula perbahasan kita berhubung dengan hadis Jibril. Hadis ini terkenal dengan hadis Jibril kerana malaikat ataupun malak Jibril, orang Melayu ni dia sebut malaikat. Malaikat ni dalam bahasa Arabnya dia plural, dia jamak. Satu dia panggil malak, dua malakan, banyak malaikat. Jadi orang kita semua dia banyakkan terus kan. Satu pun tapi tak apalah, tu bahasa Melayu. Malaikat, kita malaikat. Malaikat ni jamak lah, malaikat lah ikut-ikutnya. Malak, Malakul Jibril. Apabila Jibril datang kepada Nabi SAW dalam perbahasan kita pada hadis yang lepas, dan dia bertanya Nabi SAW, dan telah zahir padanya keganjilan seperti mana yang telah kita sebut. Hitam rambutnya, putih bajunya, tidak kelihatan padanya kesan orang yang bermusafir. Dia bertanya Nabi SAW beberapa soalan, dan kita telah bahaskan tentang bagaimana cara duduk Jibril, kenapa duduk begitu, dan siapa yang terlepas tu dia rujuk balik kepada kuliah yang minggu lepas. Soalan yang ditanya kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, khabarkan kepada aku mengenai Islam. Dan Nabi SAW sebut tentang Islam. Nabi kata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Saya akan syarahkan hadis ni lebih detail tentang rukun Islam pada hadis yang nak datang. Maka saya akan pergi kepada tentang rukun iman. Pasal rukun Islam ni ada hadis buniyal Islam alal khams yang kita akan bahaskan, iaitu Islam dibina di atas 5. Secara umumnya hadis ini antara hadis yang mana disebut dua perkara. Disebut Islam dan iman. Dalam banyak hadis ditanya tentang Islam, kadang-kadang Nabi jawab rukun Islam. Ditanya tentang iman, kadang-kadang Nabi jawab tentang iman tu pun ada unsur macam Islam. Kelihatan macam perkataan Islam dan iman, jika diletakkan setempat, kedua-duanya mempunyai makna yang tersendiri. Tetapi jika datang secara bersendirian, iman datang sendiri ataupun Islam datang bersendirian, perkataan itu kadang-kala iman itu boleh bermaksud Islam, Islam boleh bermaksud iman. Ini nak bagi secara umum supaya kita boleh faham hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Kita akan syarah tentang maksud ini. Apabila Jibril bertanya Nabi, Nabi sebut tentang Islam. Kelihatan Islam yang Nabi sebut dalam hadis ini Islam yang membabitkan soal amalan. An tashhada an la ilaha illallah, syahadah iaitu lisan. Kemudian puasa, solat, kemudian puasa. Ini semua amalan badan. Kemudian zakat, amalan harta. Kemudian haji yang membabitkan harta dan juga amalan jasad. Ini menunjukkan Islam dalam konteks ini. Dalam keadaan hadis yang macam ni, nampaknya Islam ni Nabi letakkan perkara-perkara yang membabitkan amalan zahir seseorang. Ni benda ni benda yang lagi, dan kita nak kena jelaskan perkara-perkara ini perkara yang kita tak boleh bantah. Orang tak boleh bantah tentang syahadah.
Orang tak boleh bantah tentang solat. Orang tak boleh bantah tentang puasa. Kalau siapa kata puasa ni tak boleh pakai ya, kufur dia. Tapi orang boleh membantah. Saya nak fahamkan sikit pasal kita ada isu hudud ni. Tetapi orang boleh berbeza, boleh mengkritik ataupun melontarkan kepada pandangan kepada orang yang berpuasa. Umpamanya dia puasa, sedangkan kaum keluarga dia semua berkumpul, dia puasa sunat. Kita kata bukalah puasa hari ni orang adik-beradik balik ramai ni, puasa minggu depan lah. Dia tak boleh kata, oh hang hina puasa aku. Dia tak boleh kata yang tu, kerana kita tak hina puasa dia, kita beri cadangan pada dia, kerana dia ada pilihan. Zakat umpamanya, seseorang kalau kata zakat tak boleh pakai dalam apa, duk membazir duit sendiri, duit duk ada, duk pergi bagi ke zakat kat orang. Satu idea yang tak boleh terpakai, kufur kan? Kalau dia tahu zakat, setelah dia masuk di Islam, dia tahu perkara ni dipanggil al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang maklum di dalam agama. Tapi boleh tak kita mengkritik pengurusan zakat? Boleh atau tidak? Boleh. Kita bukan tak setuju dengan zakat, kita tak setuju dengan cara dia diuruskan. Katakanlah kita tak setuju, kita kata cara ni tak betul urus umpamanya. Kita kata banyak ambil tapi kurang bagi umpamanya. Cara bagi tak kena tempat umpamanya. Kita kritik. Boleh ataupun tidak? Adakah kita mengkritik zakat ataupun kita mengkritik pengurusannya? Apabila kes seperti hudud muncul, ni saya nak kena bagi faham isu semasa ni. Kita orang Islam janganlah duk pergi kata hudud ni satu undang-undang yang memang tak boleh pakai. Kerana itu boleh merosakkan, boleh menyebabkan secara langsung dan tidak langsung kita mengkritik sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Kerana ada benda yang ada dalam Quran, contohnya potong tangan disebut dalam Quran. Contohnya sebat orang yang berzina disebut dalam Quran. Rejam tidak disebut dalam Quran. Tidak disebut. Dia sebut dalam sebahagian riwayat hadis tapi tak disebut dalam Quran. Sebat orang yang minum arak tak disebut dalam Quran. Bunuh orang yang murtad juga tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi disebut di dalam hadis dengan beberapa penafsiran. Kita tidak boleh untuk menyebut bahawasanya kita tak setuju apa yang Quran sebut ni. Tetapi kita boleh untuk memberi pandangan kepada pendetailan tentang hudud yang dipahami oleh seseorang. Contoh, nak bagi faham dengan zakat tadi. Zakat diberikan kepada orang yang perlu, yang Allah Subhanahu wa taala sebut senarai mereka di dalam Al-Quran. Boleh tak bagi zakat kepada orang bukan Islam? Umpamanya khilaf di kalangan para fuqaha. Di kalangan mereka ada kata kalau orang Islam bukan Islam tu memerlukan, dia fakir, dia termasuk yang dibolehkan, kita boleh bagi ke dia. Di kalangan mazhab ada yang menyatakan tak usah bagi, seperti pandangan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, kerana dia kata kekufuran tak boleh bagi zakat ke dia. Katakanlah kita tak setuju dengan pandangan kata tak usah bagi, kerana kita fikir orang Kristian duk bagi kat orang Islam, ramai orang Islam terpengaruh dengan Kristian, kita mau bagi balik kat mereka supaya mereka terpengaruh dengan Islam. Umpamanya kita berbeza pandangan, boleh atau tak? Tidak menjadi masalah, bukan kita petikai zakat, kerana perincian itu tidak dijelaskan secara putus, kata putus di dalam Quran ataupun sunnah yang detail tu. Zakat tu ada hak detail tu. Bagi kepada muallaf, dalam fiqh banyak golongan muallaf, hatta yang tak masuk Islam pun muallaf juga. Kalau dengan bagi zakat dia boleh terima Islam, diharapkan dia dapat terima Islam. Kemudian lah ada orang kata dok kita nak bagi muallaf Islam ya. Boleh tak berbeza pandangan dengan dia? Boleh berbeza pandangan. Bukan menolak zakat, tapi berbeza pandangan dalam perkara-perkara yang terperinci berhubung dengan zakat yang tidak disebut
dengan jelas di dalam Al-Quran, yang sebahagiannya tafsiran kepada nas-nas yang ada ataupun ijtihad para ulama. Ijtihad ni ulama dia berpendapat. Dalam kes hudud yang Quran sebut, potong tangan. Tetapi Quran tidak menyebut berapa harga orang curi nak kena potong. Quran tak pula sebut kalau sekiranya dia taubat sebelum, kata-kata kita tangkap dia mencuri, dia kata, cik, saya menyesal mencuri, saya taubat lillahi ta'ala, saya taubat. Boleh tak gugurkan hukuman ataupun tak? Quran tak sebut, tapi ada macam isyarat Quran kata boleh. Ada para ulama kata tak gugur, sebahagian ulama kata gugur. Umpamanya taubat menggugurkan hukuman. Bukan bila kata gugur dia balik rumah duk tidur dah. Dah dia mencuri, kenalah undang-undang yang lain, penjarakan dia lah ke apa. Tapi potong tangan tu taklah. Demikian juga kes yang zina, yang membabitkan zina. Mencuri banyak mana nak dipotong? Ada mazhab kata ikut macam kadar mahar. Zaman dulu mungkin orang curi kambing, lah orang curi motor kau potong, curi Mercedes kau kena potong, kau curi balak kau kita nak potong. Maka ini adalah perkara yang scholars ataupun para sarjana mempunyai pandangan yang berbeza, kerana Quran very general, pendetilan itu ijtihad. Kalau kita tidak bersetuju dengan sebahagian pandangan scholars ataupun pandangan para sarjana ataupun para ulama, bukan bererti kita tidak bersetuju dengan hudud. Kita tak bersetuju dengan pandangan dia, kita tak pertikaikan hudud tu umpamanya. Ataupun mungkin kita berpendapat dalam keadaan tertentu hukum itu bagus tetapi belum patut lagi dipotong, dijalankan. Seperti mana Saidina Umar menangguhkan hukuman apabila musim kemarau. Adakah suasana yang tertentu yang memungkinkan hukuman ditangguhkan? Disebabkan barangkali sistem, kerana dalam Quran ayat hudud satu saja, ayat zakat banyak. Maksudnya Quran menyuruh beri dulu. Setelah semua orang dapat apa yang dia perlukan, ada juga mamat yang nak mencuri, dia patut kena potong lah. Dan kita tidak boleh potong dalam keadaan orang dalam keadaan berada dalam tekanan hidup. Kerana tujuan, kerana hukuman itu ada tujuan dia, ada maqasid dia. Dia ada the higher purpose of the rulings, ataupun dia ada tujuan yang tertinggi oleh syariah. Kerana Allah tidak memerlukan hamba, kita memerlukan syariat Allah. Apabila Allah menurunkan hukum, tujuan Allah turunkan itu untuk menyelamatkan kita. Kalau kita taksir hukum sehingga dia tak menyelamatkan kita, maka itu bukan hukum Allah. Maka Saidina Umar melihat potong tangan pada musim kemarau tidak memenuhi tujuan menjaga masyarakat, lalu dia tangguhkan. Sedangkan dia adalah Amirul Mukminin, dia merupakan khalifah yang kedua. Kita nak laksanakan hukum zina memang bagus, tetapi sebelum Nabi laksanakan hukum zina, Nabi mudahkan orang berkahwin. Ini rancang nak, tak apalah, kita ni masyarakat kita semua lah, kita kena ambil perhatian. Rancang nak kahwin tahun ni, tahun depan tak ada kahwin lagi. Tak kira dengan masalah mak bapak tanya, hang nak menikah, kalau orang kampung, lembu dah kah? Kan? Dia bukan nak menikah dengan lembu, dia nak menikah dengan orang. Tu tanya hang nak kenuri, hang nak kahwin nak kenuri. Lepas pada tu dak tanya berapa banyak lagi. Zaman Nabi, gandum sikit pun, kurma berapa biji pun boleh jadi kenuri dah. Wanita bangun tawar diri pada Nabi SAW. Nabi tak terima. Orang lain tawar, orang lain kata, Rasulullah kalau tak kahwin aku dengan dia. Wanita tu pun setuju. Nabi kahwin terus lah majlis kuliah macam tu ya. Artinya tak ada pasal orang berzina.
Nak kahwin mudah sangat. Ini nak kahwin punya susah dengan agak-agak, dengan apa lagi, dengan bolu dan ikan lah, apalah. Syarat tak mau-mau. Kita nak kena mudahkan. Kita kena facilitate dulu. Kerana Nabi datang bukan nak hukum orang. Nabi datang nak serve orang. Hukuman kepada mereka yang tak tahu menghargai kebaikan yang telah dihidangkan. Kena hidangkan kebaikan dulu. Okay, in that circumstances, dalam keadaan yang seperti itu, apabila orang dah dapat nak kahwin mudah, nak tak ada makan, sistem zakat, sistem baitul mal, sistem kerajaan yang berkesan, kerajaan yang amanah, kerajaan yang tidak rasuah. Kerajaan ini telah memberikan Nabi sendiri yang berlaku hukum potong tangan pada zaman baginda itu sendiri, rumahnya lebih buruk pada rumah rakyatnya. Dalam keadaan yang macam tu, yang you have no reason or excuse untuk kamu mencuri, dia pergi mencuri juga. Memang padan dia kena potong lah. Memang padan dia kena potong. So, membuat landasan yang baik adalah keperluan juga di dalam hudud. Hudud dialu-alukan, tetapi suasana hak Nabi bentuk itu mesti dialu-alukan. Pun begitu, setelah Nabi buat begitu, the first hand yang telah dipotong pada zaman Nabi SAW, Nabi dalam keadaan muram wajahnya. Sahabat tengok muka Nabi SAW. Sahabat kata, ka'annaka karihta hadha ya Rasulullah. Seakan-akan engkau tak suka. Tangan-tangan apa tahu? Kan? Muka Nabi SAW suram, muram. Nabi kata, wa kaifala antum a'wanu syaitan ala akhikum. Dalam riwayat Al-Hakim Al-Mustadrak, mengapa tidak kamu penolong syaitan, kamu semua penolong-penolong syaitan ke atas saudara kamu? Nabi kata kat dia penolong syaitan. Kerana Nabi kata sepatutnya kamu tidak boleh bagi seorang pemerintah apabila diangkat kes mesti dijalankan mahkamah kepadanya, tetapi kamu sepatutnya memaafkannya sebelum kes diangkat ke mahkamah. Ala tuhibbu an ya'firullahu lakum. Kamu tak suka ke Tuhan ampun kamu? Nabi tanya. So Nabi bukan duk fikir, bagi. Siapa boleh kita potong? Dia punya KPI dah, lagi banyak tangan potong, lagi berjaya hukuman. Dia bukan macam tu. So kita nak perlukan kepahaman. Kita alu-alukan Kelantan. Saya juga alu-alukannya. Tetapi saya, seperti mana yang saya sebut, perlu undang-undang yang telah dibentangkan itu disemak oleh ahli-ahli maqasidus syariah, ahli-ahli maqasid, pakar kepada perundangan syariat. Kerana sebahagian daripada ijtihad yang disebut di dalam kitab-kitab lama itu sesuai untuk zaman mereka, apabila zaman berubah memerlukan pandangan-pandangan baru. Kerana nas itu daripada Quran, tapi ijtihad itu para sarjana berada pada zaman mereka. Mereka mungkin kata berapa dirham, berapa apa dulu, tapi kita hendaklah lihat kepada perkembangan. Kita alu-alukan, tapi mesti ada pendetilan. Cuma saya nak bagi tahu, jangan cepat sangat kita pun. Kalau ada orang kata saya kurang bersetuju dihukum begini, kalau benda yang dia petikai itu merupakan ijtihad, kita tak boleh kata dia kafir. Itu pandangan. Saya tak setuju kadar macam ni, saya tak setuju waktu begini. Itu pandangan yang memerlukan, yang mana fuqaha juga berbeza pendapat. Berbeza pendapat. Okey, Nabi SAW, nanti kita akan huraikan tentang rukun Islam pada pada hadis yang akan datang. Kita huraikan dahulu tentang umum kepada makna rukun iman, dan kemudian saya akan bincangkan apa perbezaan antara dua sumber ini, dua perkara ini. Nabi kata antu'mina billah. Pertama rukun iman, hendaklah kamu beriman dengan Allah.
Ini perkara yang paling penting untuk kita faham. Beriman dengan Allah. Yang sebahagian daripada agama-agama gagal untuk memahami filosofi ataupun falsafah kepada rukun iman yang dipahami oleh orang Muslim, dan ada Muslim yang tak faham. Allah Azza wa Jal, pertama, kewujudan Tuhan ini sesuatu yang tak perlu kita hujah. Manusia ni secara umumnya dia duduk di mana-mana pun dia akan percaya Tuhan ni wujud. Kalau dia tak mai pernah dengar kuliah Islam pun, dia tak pernah mai dengar ajaran Islam pun, dia akan kata Tuhan wujud. Itulah alasan kenapa begitu banyak agama-agama muncul dalam dunia ni. Semua agama yang muncul kata Tuhan itu wujud. Tuhan itu wujud. Kerana kewujudan Tuhan adalah sesuatu yang fitrah, sesuatu yang Tuhan telah bekalkan dalam diri manusia. Saya sebut banyak kali kepada tuan-tuan, macam sama dengan ibu. Kita bila orang nak bila kita anak ataupun kita orang nak minang, ataupun anak kita minang nak kahwin dengan satu orang perempuan, kita kata minta berkahwin dan minta nanti kalau jadi ibu minta tolong sayanglah pada anak. Saya tak perlu, kerana memang fitrah ibu ni tak payah, memang dia akan sayang pada anak dia. Yang tak sayang anak dia pergi bubuh longkang dalam tong sampah tu, dia gelong fitrah dia. Dia tak perlu. Ibu binatang, harimau yang ganas pun sayang ke anak dia. Yang ni dia tak payah pergi sekolah untuk belajar cara nak sayang anak, tak payah pergi. Lahir anak tu pun fitrah dia tahu terus dihisap susu ibu. Tak kata dia kena pergi ambil kursus, doktor duk test muscle dia kau ni macam mana cara nak hisap, tak perlu. Fitrah. Antara fitrah itu, benda yang siap ada dalam nature kemanusiaan, adalah percayakan Tuhan. Sebab tu macam mana manusia pun tak percaya Tuhan, tapi bila dia terdesak, oh my God juga dia kan. Walaupun yang akhirnya dia pergi kepada hatta, sorry to say, hatta orang Kristian juga. Walaupun disebut Jesus, tapi bila dia terdesak, oh my God, dia balik kepada Tuhan yang satu. Demikian manusia percaya pada Tuhan. Dan orang dahulu sebelum kedatangan Nabi pun mereka percaya Tuhan, bahkan mereka panggil Allah Subhanahu wa taala itu Allah. Orang Quraisy perang dengan Nabi, orang Quraisy panggil Tuhan Allah, and there is no objection untuk mereka memanggil Allah. Perlis satu-satunya negeri yang fatwa tak ada masalah, selagi mana orang bukan Islam panggil Allah merujuk kepada Tuhan yang sebenar. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, selagi mana dimaksudkan Tuhan, Allah tu Tuhan, okey. Kalau dia tengok batu ni dia kata Allah, tak boleh lah kan. Quran menyebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Jika kamu wahai Muhammad tanya ni puak-puak Quraisy duk lawan Nabi ni, siapa yang mencipta langit dan bumi dan menundukkan bulan dan matahari, nescaya mereka menyatakan Allah. Dia orang lawan dengan Nabi SAW. Dia berpulau Nabi dan Bani Hashim. Quraisy bersidang dalam parlimen Quraisy. Quraisy ada parlimen, Darun Nadwa. Dia memang macam persidangan dia. Lalu mereka buat mesyuarat di Darun Nadwa, dan Darun Nadwa di sebelah Kaabah. Mereka buat keputusan, kita lawan Muhammad ni, kita kena pulau, boykot semua, dia dan dia punya klan, dia punya kabilah dia, ketuaan dia punya kaum keluarga dia daripada Bani Hashim. Dia buat surat pulau Bani Hashim, dia pelekatkan di dinding Kaabah. Mereka tulis kepala surat itu Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Kemudian dia tulis dia pulau Bani Hashim. Dalam sebahagian riwayat disebut anak-anak
makan semua tu kecuali tak makan bismikallahumma. Bila mereka buat, Suhail bin Amr buat perjanjian dengan Nabi, dia di pihak musyrikin menentang Nabi. Mari kepada bila Nabi nak masuk buat umrah, mereka halang. Mereka buat perjanjian Hudaibiyah. Mereka buat perjanjian. Dalam perjanjian yang mereka buat pada Nabi, Nabi suruh Ali tulis Bismillahirrahmanirrahim. Suhail kata, kami tak tahu apa dia Bismillahirrahmanirrahim, kami tak mau. Yang ni bukan kami yang sebut. Mula-mula Nabi kata, hadza, perjanjian ni baina Suhail bin Amr wa Muhammad Rasulullah. Antara Suhail dan Muhammad. Oh, dia kata Muhammad bin Abdullah saja, Muhammad Rasulullah kami tak tahu. Kalau kami kata hang Rasul, lama dah kami tak buat perjanjian ni. Oh, gangster dia Quraisy, Suhail. Tapi lepas pada tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam, sahabat tengok, Masya Allah, hatta rambut Nabi yang luruh dia turun kutip. Lepas tu dia sayang kat Nabi, dia berkerah. Nabi nak tulis Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tak mau. Dia kata tulis Bismikallahumma, tulis dengan namamu ya Allah. Ni dalam riwayat Bukhari. Ali semua tak mau tulis, Nabi kata tulislah Bismikallahumma. Dia guna. Nabi tak kata apa duk guna Allah, dia dah lah. Sebab dia akui, alhamdulillah lah dia akui, kan? Kerana mengakui Tuhan, artinya manusia tahu tentang Tuhan. Tapi antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah. Beriman apa? Bukan beriman Allah wujud saja, beriman dengan Allah macam mana yang Allah cerita tentang diri dia. Ini masalah. Bila orang beriman dengan Allah dengan cara hak dia faham, bukan Allah cerita. Saya buat contoh banyak kalilah nak bagi faham sekali lagi. Kalau kita pergi, kita cerita, kalau Tuhan tak turunkan wahyu, Tuhan tak turunkan wahyu, revelation, wahyu tak mai kat orang. Manusia katakanlah dia duduk dalam satu kampung, ramai orang kampung, dia ada fikir-fikir, oleh kerana fitrah dia kata Tuhan ni ada. Dia hak cerdik sikit, dia ketua kampung ke apa, dia tok batin ke apa, dia kata perhimpun semua pengikut dia, wahai anak-anak buahku sekalian ataupun pengikut aku, rakyatku sekalian, sebenarnya kita kena akui bahawasanya Tuhan ini ada. Dunia ini ada Tuhan, dan kita ini kena ikut Tuhan. Apa agak-agak soalan dia nak tanya kat dia? Orang hak dengar, anak buah dia hak dengar, dia tanya apa kat dia? Kalaulah tuan-tuan dalam majlis tu lah tak tahu tentang Islam ni, dia apa akan tanya? Tok batin, Tuhan tu ada lah, tapi Tuhan tu macam mana? Betul tak? Tuhan tu macam mana? Jadi bila nak tahu Tuhan macam mana, tok batin mesti garuk kepala. Kacau juga, betul juga Tuhan macam mana? Sebab dia bukan, kalau dia Rasul tak ada masalah, sebab wahyu tu turun bagi tahu. Sekarang kata dia tak Rasul, dia pun kata hampa bagi masa kat aku seminggu, aku nak fikir Tuhan macam mana. Dia balik dia kata susah Tuhan macam mana. Dia tengok alam ni, dia tengok sekeliling dia, dia fikir Tuhan ni mesti hebat, nampak cengeng sikit kot. Lalu dia pun di situ maka manusia mula mencipta berhala. Jadi manusia buat ukiran-ukiran yang dia anggap sebagai Tuhan. Bila dia anggap itu sebagai Tuhan, dia buatlah. Ada yang buat mungkin nak bagi pengikut dia takut sikit, dia buat telinga lepai panjang sikit, mata cengeng sikit, bagi gigi keluar sikit, kan? Manusia ni terhad, very limited dia punya imagination, dia punya sixth sense dia tu limited. Jadi dia akan fikir Tuhan ni
beyond any imagination. Tuhan ini merentasi segala andaian. Jadi bila dia sempit otak dia, dia fikir, kalaulah dia orang Afrika, dia ukir Tuhan, Tuhan itu macam orang Afrika lah. Dengan telinga dia kita tengok. Cuba tengok. Tuan-tuan pergi museum agama. Tuan pergi di London, dia apa, tuan akan tengok agama-agama. Tuhan orang Afrika macam orang Afrika. Padahal kalau kita fikir, itu tak adil. Sebab Tuhan ni bukan untuk orang Afrika saja. Tuhan ini untuk orang semua. Bagaimana pula dengan orang kulit putih? Kenapa Tuhan asyik macam orang kulit hitam je? Pergi ke India, rupa Tuhan memang macam orang India. Betul tak? Minta maaf lah kan? Bukan saya hina agama, tapi saya cerita. Cuba kita tengok hatta di kuil-kuil, rupa India, telinga pun telinga India, mata-mata India. Kalau kita sebagai orang Melayu pergi tengok, kita nak sembah Tuhan tu, Tuhan ni rupa dia pun dah bias dah. Dah berat sebelah dah. Pasal apa aku dia tak cipta macam dia? Depa saja macam dia. Ada diskriminasi kaum. Betul tak? Kita pergi ke China, Tuhan-Tuhan di China, tapi China satu-satunya negara yang patut kita kaji. Mereka jarang bertempur kerana nama Tuhan. Orang China jarang berperang atas nama Tuhan. Semua perang atas nama Maharaja. Yang perang atas nama Tuhan ni geng-geng Arab, Afrika semua. Nanti kita sebut pasal apa. Okey. Di China kita tengok ada Tuhan juga dengan dia andaian, tapi gambar macam-macam lah jemaah Tuhan tu. Tapi ada yang bagaikan gadis cantik Cina, rupanya rupa macam orang Cina yang gemuk tu kan, yang mata apa macam Cina. Kita kira tak adil. Bila orang barat mula menyembah Jesus, mereka buat patung Jesus dalam rupa seorang pemuda barat. Padahal Jesus bukan orang barat. Jesus keturunan seorang Jew. Dia adalah seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Sebab tu saya sebut daripada dulu. Sebab itu bila kita pergi ke India, Jesus di India kulit gelap. Ya. Sebab elemen perkauman telah masuk di dalam imajinasi ketuhanan. Maka dengan itu, bila Islam datang, Islam tak benarkan sesiapa pun cuba mensifatkan Tuhan melainkan dengan apa yang Tuhan sifatkan dirinya. Dan sentiasa kita kena sebut laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apa-apa pun. Apa saja yang menyamakan dengan Tuhan, maka itu bukan Tuhan. Sehingga Tuhan sentiasa ultimate, yang sempaling dan tidak boleh dibandingkan. Okey, sebab itu maka yang pertama prinsip dalam akidah Islam, beriman dengan Allah, yakni jangan cuba mengada-ngadakan apa-apa andaian tentang Tuhan, melainkan berdasarkan apa yang Tuhan sebut dalam Quran dan Sunnah. Sebab itu Quran tidak ada kontradik tentang sifat Tuhan. Very clear. Keagungannya, keesaannya, tak ada satu ayat yang Quran yang nampak macam Tuhan ini lemah. Tak ada. Tuhan sentiasa agung, merentasi segala andaian. Bacalah sebanyak ayat dalam Quran. Kalau Quran Nabi Muhammad reka, dia tak mungkin boleh macam tu. Sentiasa setiap ayat, dan sifat-sifat yang paling cantik, ultimate, Ghafurur Rahim, Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha menerima taubat, Maha Agung, semua Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang paling cantik. Katakanlah Tok apa? Tok Cha tadi ni, ataupun apa? Tok Batin ke apa tadi ni, balik main dia pergi buat ukir-ukir sikit, dia main dia buat satu tungguit. Macam ni lah Tuhan. Hampa sembah yang ni berarti sembah Tuhan lah. Tuhan hak sebenarnya macam ni lah. Ini dia punya, dia represent, dia wakil Tuhan. Apa lagi yang orang ramai akan tanya?
Apa orang ramai akan tanya? Lepas kalau dia orang emas ketui berhala tu, orang ramai akan tanya apa? Soalan ni, mereka akan tanya apa? Kalau mereka kata, macam tu, elok juga. Nah, mereka akan kata apa? Mereka akan kata, Tuhan ni mau kita buat apa? Untuk kita jadi dekat dengan Tuhan ni, untuk kita nak dapat blessing, dapat redha Tuhan ni, untuk kita nak jadikan Tuhan ni redha dengan kita, Tuhan ni mau kita buat apa? Betul tak? Mesti itu soalan yang mereka tanya. Kalau dia tak dapat wahyu, sekali lagi dia tahan bagi kat aku seminggu. Betul tak? Balik seminggu, dia fikir macam mana nak bagi Tuhan ni, habang depan Tuhan mau apa? Dia ni pun pihak habang. Tuhan mau kita pusing, tunggu ini 6 kali. Lepas tu mungkin hak lain pula, tempat lain pula, Tuhan mau kita jurih susu atas dia. Hak lain pula kata Tuhan mau hampa bagi sikit lah daging-daging ke apa. Pasal dia pun duk fikir, aku dah belanja dah buat tok kong ni, takkan aku tak dapat apa, kan? So maka berbagai versi apa yang Tuhan mau, dan setiap pencetus agama mengambil habuan daripada di atas nama Tuhan untuk memenuhi kekayaan mereka. Untuk itu, bila para nabi datang, pertama, jangan sifatkan Tuhan melainkan apa yang Tuhan sifatkan. Kedua, tidak boleh beribadat kepada Tuhan melainkan dengan cara yang Tuhan tentukan. Maka dia dah tentu dah. Kalau Tuhan tak tentukan, sehari kita nak sembahyang Isyak, Tok Imam kata hari ni saya nak buat 6 lah. Orang kata, Tok Imam 4 sudah lah, kita kuliah panjang dah. Seorang kata, apa 4, 2 cukup lah, bubuh kat subuh esok 7. Tapi Tuhan dah, agama dah fix benda ni. Muslim kena ikut peraturan ni. Sebab itu tidak dibenarkan kita mengada-ngadakan di dalam urusan ibadah. Ini prinsip, benda yang sangat prinsip. Sebab itu di perlih ni kita tegaskan dua benda ni. Jangan duk pi andai-andaikan Tuhan, dan jangan duk pi mengada-ngadakan kata Tuhan mau itu dan ini, sedangkan tidak ada nas daripada Nabi SAW. Jika tak, jadi macam tadilah. Okey, antu'mina billah, kamu beriman dengan Allah. Nanti kita pergi detail ni. Kalau tidak pakai saya syarah ni 6 tahun tak habis. Okey. Wa malaikatihi, dan malaikatnya. Tadi nak beriman dengan Allah dengan cara yang Allah bagi tahu. Kalau Allah bagi tahu, kita percaya. Kita tak tahu. Saya jadilah syekh besar mana, mufti 40 kali mufti pun tak pernah tengok Tuhan. Hanya mendapat berita tentang Tuhan melalui wahyu, revelation. Sebab itu bahaya kalau semua orang duk habaq kata saya mimpi Tuhan mai habaq kat saya malam tadi, demam kita. Saya mimpi Nabi mai malam tadi, dia habaq kata saya yang wali yang terbaik sekali. Member dia geram, amboi. Go esok dia kata malam tadi Nabi mai lain, dia kata sebenarnya dia ambil hati hang malam tadi. Dia habaq aku lebih baik daripada hang. Sebab itu mendakwa ini tak boleh. Mimpi tidak boleh menjadi hujah. Kemungkinan seorang mimpi jumpa Nabi, kemungkinan man ra'ani fil manam faqad ra'ani, kata Nabi. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat aku. Tetapi ada beberapa persoalan. Pertama, yang hang nampak kata Nabi mai tu, Nabi betul ke ataupun syaitan merupai orang lain, hang sangka Nabi. Nabi kata fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sesungguhnya syaitan tidak boleh menyerupai aku. Syaitan tak menyerupai Nabi, dia menyerupai orang lain. Hang sangka Nabi. Faham tak? Yang berikutnya adalah bila hang dakwa yang macam tu, kami pun tak tahu hang mimpi sungguh ke tak. Ramai orang dia cerita dia mimpi, dia tak mimpi apa pun. Dia berangan-angan, kan? Maka sebab itu dalam Islam mimpi tidak menjadi hujah agama. Jadilah mufti besar engkau, syekh besar engkau, serban sampai nak sengit tengkok ni,
Habaq main saya mimpi Nabi suruh kita puasa hari Rabu, tak jadi hujah. Tetap kita mimpi berhujah dalam agama berdasarkan apa yang terkandung di dalam nas-nas Al-Quran dan sunnah. Kerana al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Okey, balik. Wa malaikatihi, beriman dengan malaikat. Banyak mana malaikat kita beriman. Sebanyak-banyak hak Tuhan sebut tak boleh nak dibilang. Apa nama malaikat tu? Kita tak tahu, melainkan ada yang Allah bagi tahu saja. Dia bagi tahu ada malaikat nama Jibril, kita beriman Jibril. Mikail, kita beriman. Ada malaikat Allah sebut nama dia, tugas dia, Malakul Maut. Seperti yang disebut dalam surah Sajdah. Kita percaya ada Malakul Maut, malaikat yang mengambil nyawa. Ada orang kata nama dia Israel. Malaikat maut ni, kita kata dalam Quran, dalam hadis tak sebut nama dia Israel. Tapi dalam riwayat Israiliyat ada yang sebut nama dia Israel. Tapi kita kata, adakah wajib kita beriman dengan malaikat Israel? Tak. Kita wajib beriman dengan Malakul Maut. Adakah nama dia Israel? Kita tak pasti. Kitab-kitab Yahudi sebut nama dia Israel, tapi kita tak ada confirmation nama dia Israel di dalam nas-nas Islam. Ada sebahagian di kalangan tabi'in, di kalangan salaf yang sebut juga perkataan Israel ni, tetapi dari segi teks tak ada. Tapi malaikat yang ambil nyawa ada tak? Ada. Nama apa? Quran sebut apa? Malakul Maut. So kita nak kena bezakan. Jadi malaikat yang kita beriman, malaikat had Nabi sebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau nak kira hadis tak sahih, tak boleh kira lah. Siapa yang sebut kalamah sekian-sekian, Tuhan ciptakan 70,000 malaikat, 70,000 ni, siapa yang baca ayat kursi 70,000 malaikat keluar daripada rumah bersama dengan 70,000 ni, yang ni kadang-kadang dia panggil mujazafah, rekaan-rekaan yang dimasukkan, yang disandarkan kepada Nabi. Kita tapis rekaan ni. Ulama-ulama hadis mempunyai disiplin. Ini kelebihan pengajian Islam. Kerana kita pengajian Islam yang autentik, dia mampu untuk menapis riwayat, membezakan antara riwayat yang sahih dengan yang palsu, yang autentik dengan yang fake, yang tidak sahih. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang diturunkan, termasuk kita beriman dengan juga dengan Injil. Dia orang sebut Bible book, tapi Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, yang turun pada Nabi Isa AS. Orang Islam tak jadi Muslim, tak jadi Muslim jika dia tidak beriman, dia tidak beriman dengan Injil yang diturun pada Isa. Sebab itu orang Islam dia beriman semua yang diturun pada Daud, yang diturunkan kepada Suhuf Ibrahim, yang diturunkan kepada Musa. Dia perbuat filem Ten Commandment, tengok 10 apa? 10 perintah. 10 perintah tu disebut dalam Quran. Muslim has no problem dengan Moses. Kita sebab tu orang Islam ramai nama Musa alaihi salam. Tak boleh satu orang Islam kata, aku ni Nabi Musa, aku tak bersyok. Jangan buat macam tu. Jadi tak syok ni. Dia kena beriman dengan semua para anbiya, kitab-kitab yang Tuhan turunkan, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kita orang Islam ini, kata Allah, kami tidak membezakan di kalangan nabi-nabi itu. Seperti mana kita beriman dengan Nabi Musa, kita beriman dengan Nabi Isa, dengan Jesus. Kita sayang kat dia. Cuma beza kita dengan Kristian, kita tak kata dia anak Tuhan. Kita kata dia adalah Rasul Tuhan. Dan Allah jadikan pengajaran. Sayang kat Nabi macam mana pun tak boleh gulu, tak boleh melampau. Orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang puji lebih-lebih,
Nabi kata la tatruni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu duk lebih-lebih puji aku macam orang Kristian lebih-lebih puji Isa bin Maryam. Tapi katakanlah kami, walakin qulu, kamu katakanlah Rasulullah abduhu wa rasuluh. Sebutlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Humble Nabi. Nabi tulis surat pada pembesar-pembesar Kristian. Nabi tak kata akulah raja. Nabi tak kata Muhammad abdihi wa rasuli atau abduhu wa rasuluhu, hambanya dan rasulnya dan utusannya. Orang menyanyi depan Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Nabi dengar wanita-wanita menyanyi. Nabi tak kata, "Oi, jangan nak menyanyi depan Nabi." Nabi tak kata. Nabi dengar. Nabi very tolerant. Nabi dengar, tapi Nabi dengar lirik tak betul. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Di sisi kami ada Nabi yang dia tahu besok nak berlaku apa. Nabi kata jangan kata yang ni. Kata yang tadi. Sebab Nabi kata aku tak tahu besok nak berlaku apa. Yang tahu hanyalah Allah Azza wa Jal. Kalau Nabi tu bukan Nabi, memang nak kempen mai diri dia, dia macam hak sebagian Tok Syekh tu. Aku tengok kamu, aku sudah tahu apa yang ada dalam hati kamu. Macam tu lah. Lepas tu apa kat mai cium-cium tangan aku, minum air aku semua ni. Jadi oleh kerana Nabi tak, orang main jumpa Nabi SAW, bima sya'allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki. Dia seronok sayangkan Nabi. Dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki maka terjadi. Nabi kata aja'altani lillahi nidda. Kau nak jadikan aku ni sekutu Tuhan ke? Kau nak syirikkan Allah? Qul bima sya'allah wahdah. Katakanlah apa yang Allah saja kehendaki, jangan campur dengan aku. Ini menunjukkan satu orang yang memang membawa agama kepada Tuhan. Nabi tak pernah kata mai sembah aku. Dia duduk dalam majlis macam mana orang lain duduk. Dia makan macam mana orang lain makan. Dia tak benarkan dia datang orang berdiri. Betapa dia membawa manusia pada Tuhan. Ud'u ila sabili rabbik. Serulah ke jalan Tuhanmu. Ini menunjukkan agama. Maka orang Islam sayang kepada Nabi Muhammad, sayang kepada Jesus, Isa, sayang kepada Musa. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tak bezakan semua nabi-nabi ni. Tak bezakan. Kami tak kata kami suka Muhammad, kami tak suka Jesus, kami suka Muhammad, kami tak suka Moses, kami tak suka Musa, kami tak suka, tak, semua. Sebab tu Allah tahu, man yarghabu an millati Ibrahim, siapa yang berpaling daripada agama Ibrahim, sesungguhnya dia telah membodohkan dirinya sendiri. Kemudian Allah kata wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Nanti kita akan syarahkan. Wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang ni saya nak hurai sikit, nanti saya akan sambung ke depan ni. Yang ni penting. Beriman dengan qada dan qadar ni apa dia? Ini telah confuse ramai orang. Telah menyebabkan muncul banyak mazhab-mazhab, school of thought. Banyak sekolah-sekolah pemikiran di dalam kalangan orang Islam dalam nak memberi maksud kewajipan beriman dengan ketetapan Tuhan ini. Qadar ni maksudnya qadar khair, buruk dan baik. Okey. Allah Azza wa Jalla paksa kita buat baik ke? Tak paksa kita buat baik ke? Paksa kita buat jahat ke? Tak paksa kita buat jahat. Maksudnya kita ni hidup, Tuhan yang kontrol diri kita ataupun kita sendiri yang lakukan pilihan kita. Satu orang kita pergi ke dia, pasal apa hang ni teruk sangat? Aku ni dah qada qadar, tetap aku perangai macam ni. Boleh tak? Kita kata tak boleh. Kata tu, hang tak beriman dengan qada dengan qadar. Maksudnya aku ni akan curi harta hang. Dia kebas harta kita berapa juta, dia ambil kan. Pasal apa hang tekan orang macam ni? Dah qada dan qadar. Ustaz-ustaz pun tolong kan. Boleh? Kenapa barang naik harga? Qada qadar. Kenapa tu kita semua kena GST? Qada qadar.
Adakah ia qada dan qadar, ataupun manusia mempunyai pilihan? Tuhan, ini menimbulkan satu perbahasan di kalangan ahli-ahli pemikiran yang membahaskan soal-soal yang disebut soal-soal akidah ini. Okey. Secara basicnya, nak bagi faham. Saya tak mau pergi detail, tapi nak bagi faham secara umum. Kita hendaklah, berapa kali dah saya sebut, tapi nak ulang balik yang ramai. Kita hendaklah faham bahawasanya segala yang wujud ini adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda yang Tuhan tak cipta. Everything. Kecuali zat Tuhan, diri Tuhan, the essence of God, diri Tuhan sahaja. Okey. Maksudnya, apa yang kita nampak dan tak nampak Tuhan cipta. Yang disentuh dan yang tidak disentuh. Tangible dan intangible. Antara benda yang Tuhan cipta, yang manusia selalu terlepas pandang, ialah time, masa. Masa ni, masa. Lah ni sagi nak mai, masa ni Tuhan cipta. Kalau kita faham yang ni, kita akan faham banyak konsep dalam agama. Masa dicipta oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan bersumpah dengan masa. Wal asr. Lagi? Wal fajr. Lagi? Demi waktu asar, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wal lail, demi waktu malam. Kita tidak boleh sumpah dengan masa. Sebab masa makhluk. Kita hanya boleh sumpah dengan Tuhan. Demi Tuhan. Demi zat yang Maha Esa. Kita tak boleh sumpah demi waktu asar. Tuhan boleh, kerana dia Tuhan, dia saja yang berhak bersumpah. Watin dengan tin, wazaitun dengan pokok zaitun, waturisin dan turisin, dan hadzal baladil amin. Tuhan saja berhak. Kita tak berhak. Sebab masa, macam kita tahu, masa adalah makhluk Tuhan. Bila kita tahu masa, Tuhan yang ciptakan masa, maka kita kena faham Tuhan tidak berada di dalam sistem masa. Faham tak? Ni yang tua-tua nak tertidur, dengar elok-elok balik. Ni dia philosophical sikit nak faham. Tuhan itu tidak berada dalam sistem masa. Maka tak ada bagi Tuhan tadi, saat lagi, besok, kemarin, tak ada. Yang ada esok, kemarin, saat lagi, hari ni, besok, tahun depan, siapa? Kita. Sebab kita, Allah ciptakan sistem masa, Allah ambil kita bubuh dalam sistem masa. So kita tak boleh fikir kalau kata tak ada masa. Hanya orang Melayu kadang-kadang malas, aku ni tak ada masa. Hang Tuhan kata tak ada masa dah. Okey. Masa maksudnya Tuhan tidak terikat dalam masa. God, the essence of God is not in the time system. Zat Tuhan tidak berada di dalam masa. Bila dia tak ada masa, maka kita tak boleh nak tanya, ni sebelum Tuhan ada di mana? Tak boleh tanya. Sebelum tu kita tanya, sebab kita berada dalam sistem masa. Tuhan tak ada sebelum dan tak ada selepas. Huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dan yang akhir. Faham tak? Faham tak ni? Ni kan mengaji syok-syok. Mana faham? Okey. Bila kita faham hal itu, maka kita tak boleh tanya. Inilah yang membingungkan golongan ateis dan golongan agnostik. Apa sebelum Tuhan? Kerana dia anggap seolah-olah masa itu juga macam Tuhan. Kita kata there is nothing before and after God. Tak ada, sebab Tuhan itu tidak berada dalam sistem masa. Macam mana? Sebab itulah zat Tuhan. Dan masa pun tak sama. Sejam dia dengan sejam kita tak sama. 10 tahun kita dengan 10 tahun kawan kita sebelah mungkin tak sama. Kerana Tuhan berkati masa. Saya sebut Einstein dan juga Newton cuba cakap tentang the relativity of time, tentang masa, relativity masa ini. Dan Islam bercakap tentang sebelum Einstein dan sebelum Newton, kita ada wal asr innal insana lafi fil khusr.
tentang kerugian manusia berkaitan dengan masa. Sebab itu ada masa yang diberkati. Nabi Isa mubarakan, seorang yang diberkati di mana saja dia berada. Maka ada para ulama, macam Imam Nawawi yang kita baca ni, umur dia 40 tahun tapi dia telah menghasilkan karya yang barangkali tak boleh dihasilkan oleh orang yang berumur 100 tahun. Masa dia berkat. Masa kita tak diberkati. 10 tahun, 20 tahun buang, tengok sedap-sedap dah 40 tahun tak buat apa pun. Tengok-tengok dia pencin, tak ada buat apa. Tak ada buat apa. Duk macam tu sebab kita tak ada keberkatan masa. Kadang-kadang kita rasa masa sangat panjang, kadang-kadang kita rasa masa sangat pendek. Dalam hadis dia sebut akhir zaman akan berlaku apa? Antara tanda kiamat apa? Wa yataqarrabu zaman, masa akan menjadi pendek. Dulu ulama-ulama dulu, scholars dulu, dia orang kata macam mana masa jadi pendek. So dia tak feel, dia tak tahu. Sebahagian mereka kata, oh mungkin zaman moden ni orang naik kapal terbang masa lebih cepat, itu maksud pendek. Dulu nak pergi Kuala Lumpur mungkin 5 jam, apa tu jadi sekarang naik kapal terbang 45 minit. Tapi Nabi tak kata manusia pergi cepat. Dia kata wa yataqarrabu zaman, zaman menjadi dekat. The time is accelerated. Masa menjadi dekat. Time is shortened, masa dekat. Tapi kalau kita tengok orang yang berumur, dia orang akan tahu. Dulu seminggu rasa lama, sekarang rasa sekejap. Dulu sebulan kita rasa macam je baru masuk bulan apa ni? Bulan March. Tengok-tengok ni, saya ingat saya baru saja jadi mufti, tengok-tengok dah nak 2 bulan dah, kan? Jadi masa begitu pantas. Ada orang tidur atas katil dia duk sakit. Dia kata, awak lah lama sangat aku ni, berapa hari dah sakit. Orang lain duduk di luar rasa sat saja. Dia rasa lama. Mungkin orang sakit 5 tahun, Allah jadikan dia rasa 10 tahun. Mungkin orang sakit 5 tahun, dia rasa setahun. Mungkin orang yang di penjara 20 tahun, dia rasa 2 tahun. Mungkin orang yang duduk di luar 20 tahun, dia rasa 3 tahun. Allah the one who control over the time. Allah satu-satunya yang kontrol masa. Siapa tak boleh buat apa dengan masa? Sebab itu bila kita tahu itu, kita akan faham maksud ketentuan Tuhan. Sebelum kita muncul, untuk kita lah, Tuhan tak, untuk kita, sebelum kita muncul, Allah adalah zat yang tahu segala-galanya. Jadi kita tak ada lahir di dunia ni pun Tuhan tahu tak kata kita nak lahir? Ada tak mungkin? Aku tak sangka pula aku nak cipta. Ada tak? Tu kita boleh lah kan. Tuhan semuanya dia tahu. Dia tahu tak kita akan miskin ataupun kita akan kaya? Dia tahu tak? Dia tahu. Dia tahu tak kita akan masuk neraka ataupun syurga? Tahu tak? Saya bukan kata dia paksa. Dia tahu ataupun tak? Dia tahu. Kalau dia tak tahu apa yang nak datang pada masa depan, sedangkan dia pencipta masa, maka dia bukan Tuhan. Faham tak? Adakah pengetahuan itu satu paksaan? Tak. Kita tahu bahawasanya, katakanlah kita ni pandai sikit, tengok kita ni malam ni nak hujan. Itu bukan kita tahu, kita ramal. Tiba-tiba hujan, member kita cukup tak guna lah, bagi hujan. Kita bukan bagi, kita ramal. Pengetahuan bukan satu paksaan. Allah mengetahui apa yang hamba-hambanya akan lakukan. Baik buruk, syurga neraka, dia akan jadi penjenayah ke, dia akan jadi orang baik ke, Tuhan tahu. Karena dia Tuhan, dia mengetahui segala-galanya. Namun bukan bererti dia memaksa manusia. Lepas tu mungkin kita akan tanya juga, kalau dia tahu buat apa dia biar kita hidup di dunia, ambil buah neraka terus Sagi kita kata pula, mana Haji, bagi aku try dulu. Allah Maha Adil, dia Maha mengetahui. Sebab itu semua di sisi ilmu Tuhan, maka Allah mengetahui. Apa yang Tuhan tentukan, ketahui, tidak mungkin silap. Tak mungkin, aku tahu kata hang jadi jahat, apanya hang jadi baik. Tak mungkin. Artinya dia tak tahulah. Yang tu kita. Kemudian Allah tetapkan penetapan Tuhan yang kita tak boleh nak buat apa. Contoh, kita tak tentukan ibu bapa kita. Kita kata tak boleh kot, dan kita tak boleh tentukan. Sehebat mana kita pun bijak, kalau kita lahir di Afrika dengan kadar Afrika je lah. Maksud Afrika miskin tu.
Mungkin hak miskin tu lebih lagi bijak daripada kita. Kalau dia menceramah mungkin lebih pandai lagi. Tapi dia di sana. Ada budak lahir di dalam keluarga miskin, dia terpaksa melalui proses sebagai orang miskin sehingga dapat belajar. Ada budak tak cerdik, berdengung kepala, lahir dalam keluarga kaya, bapak dia kaya, orang besar, bodoh-bodoh pun masuk tempat pengajian tinggi juga. Dia tengok, macam mana dia jadi bijak? Apa tak berdengung juga? Tapi kerana dia ada peluang disebabkan keluarga dia. Sebab tu kita jangan nilai orang berdasarkan keluarga. Kalau tidak, pening kita dapat menteri berdengung semua, kan? Sebab itu maka kadang-kadang berlaku ketetapan yang manusia tak ada pilihan. Kita bawa kereta elok kita ikut peraturan. Bam, orang tak ikut peraturan, langgar kita. Kita tak memilih aksiden tu. Telah berlaku pada kita disebabkan alam ni bukan kita hidup seorang, dia hidup juga. Faham tak? Kita naik pokok, macam saya buat contoh dulu masa kuliah awal, naik pokok, naik betul-betul ikhlas nak panjat kelapa ni, kena kerja kita. Terkejut, bewok keluar mai, cakap orang kita, jatuh ke bawah kita. Kita tak pilih terjun pokok, mati. Ada benda di luar daripada andaian kita. Apa saja yang berlaku dengan ketetapan Tuhan, yang bukan dengan pilihan kita, Tuhan maaf dan ampunkan kita. Kita naik tangga tinggi, naik bangunan tinggi, nak cuci, terkejut apakah ataupun tergelincir, kita jatuh mati. Allah beri pahala kita kena mencari rezeki yang halal. Kita naik kereta, kita bawa elok, orang hentam kita mendapat pahala di atas kejadian itu, kerana di luar daripada pilihan kita. Tapi kalau kita naik-naik bangunan tinggi, fikir, aku ni rupa tahun duk kerja ni, bini pula buat masalah, aku terjun lah, kita terjun. Hak tu pilihan kita, Allah hukum kita. Maka ada benda yang mana Allah Azza wa Jal tahu ketetapan itu kita tak boleh lawan. Orang keempat kita semua sakit kena ta'un. Dalam sejarah Islam, ta'un Amwas telah bunuh puluhan ribuan para sahabat, ramai para sahabat dan ribuan tabi'in, tentera Islam yang mati kena ta'un Amwas di Syria, termasuk Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal mati. Abu Ubaidah meninggal kena ta'un. Anak Muaz kena juga. Nabi SAW kata bila dengar ta'un, jangan kamu masuk pi. Yang duk ada sana jangan keluar. Korintin dalam hadis Nabi. Omar bincang orang kena ta'un. Abdul Rahman bin Auf ingatkan hadis Nabi. Dia kata tak boleh pergi. Nabi tak bagi berita, sahabat-sahabat kena ta'un di Syria. Ribu mati. Sayyidina Umar rasa nak pergi. Abdul Rahman bin Auf kata jangan. Nabi larang. Nabi kata yang mana duduk di sana jangan keluar. Yang mana di luar jangan pergi. Sebelum doktor cakap pasal Korintin, Nabi cakap 1400 tahun dulu bagaimana mengatasi jangkitan penyakit. Tapi yang mana duduk sana jangan keluar, dia mati ya. Tapi kalau dia keluar, orang lain berjangkit. Dia tak ada pilihan. Ramai sahabat yang mati. Nabi jadikan orang yang mati ta'un ni syahid. Mati ta'un syahid. Orang mati sakit perut syahid. Sakit perut lah, bukan kena makan banyak, orang larang makan banyak. Ni hatu bukan syahid, hatu sakit. Makan sampai kenyang tak boleh bernafas. Maka agama tahu ada benda yang di luar daripada kemampuan insan. Kita Allah takdirkan usaha, kita rajin. Tapi kita rezeki tak banyak. Bukan kata kita tak pandai, kita pandai. Itu nak sambung pelajaran tak boleh. Pak kita dulu ni hantar kita sekolah atau menengah. Lah kali sambung kerja menoreh di kampung. Ada satu orang ni mengaji tak cerdik. Alif ya mim buaya kan. Jadi dia tak cerdik. Tapi oleh kerana dia ni kabel macam mana, pergi gaji, balik mic, sambung juga boleh lah ke dia.
Dia kerja besar, warisi perniagaan bapak dia ke apa, gaji dia lebih. Kita bijak juga, tapi gaji kurang. Toreh kita pagi-pagi keluar, orang habaq, jom kita pergi Mekah. Kita habaq kata nak pergi Mekah, duduk kira duit ni. Tengok lagi 4 tahun boleh kot. Lambat lah. Harti kutip getah apa. Dia member yang sebelah kita tu, dia tu sekali banyak. Kata dia pun baik juga, jom kita pergi Mekah minggu depan, jom. Dia anytime, duit banyak. Adakah sama Mekah hak dia pergi dengan Mekah kau ni pergi? Dari segi pergi Mekah sama. Adakah pahala sama? Tak sama. Dia panggil al-ajru qadrul ajru biqadril masyaqqah. Kadar pahala dengan kadar ujian kesusahan seseorang. Maka Tuhan Maha Adil dalam mentadbir alam ni. Jangan kita fikir orang miskin yang susah cari makan itu kurang pahala, yang bagi dalam tabung ni RM5 sama dengan RM5 orang kaya bagi. Tak sama. Mungkin orang kaya bubuh RM500, orang miskin bubuh RM5. RM5 tu Tuhan pandang lebih daripada RM500 itu. Sebab RM5 dia nak dapat tu pun punya susah. Hak ni RM500 nothing pada dia. Bukan kata tak dinilai, tapi Tuhan Maha Adil di dalam menentukan pahala dan kedudukan hamba. Inilah keindahan dan keadilan Tuhan. InsyaAllah yang kita akan bahaskan lagi pada kuliah yang akan. Berapa lama nak habis ni tak tahu. Habis jadi mufti, habis kitab. Ada soalan? Minta pencerahan berkaitan kisah Bilal yang pulang ke Madinah. Wafatan Nabi diminta untuk mengalunkan azan. Adakah kisah ini sahih? Kerana Ibn Hajar menyatakan ia palsu. Ini ada beberapa benda. Kisah ini mungkin dia disebut Ibn Hajar tak sebut sebagai batil. Batil, kisah ini disebut oleh Ibn Asakir. Az-Zahabi juga menyebut kisah ini. Kisah tentang, saya pernah sebut kisah ini. Dari segi sanad, dia bukan hadis. Pertama dia bukan hadis, dia kisah. Dari segi sanad dia dhaif. Dia dhaif, tapi kebiasaan ulama-ulama hadis sendiri dalam kisah-kisah yang tidak membabitkan Nabi, mereka bertolak ansur. Sebab itu orang seperti Saif bin Umar umpamanya, Saif bin Umar disebut dhaifun fil hadis wa umdatun fit tarikh. Lemah di dalam hadis tetapi diterima di dalam sejarah. Kenapa Az-Zahabi dan sebut munkar dan kenapa Ibn Hajar sebut kisah ni sebagai batil? Bukan kerana cerita azan tu, tapi cerita Bilal pi meratap atas kubur Nabi tu. Yang tu kita pun tak cerita. Yang tu kita kena elak, tak cerita. Dalam orang tanya, ada saya bila tak siap saya nak main, ada orang tanya. Saya kata itu part itu kita buang. Kerana part itu yang dianggap mungkar. Mungkar ni maksud bukan melakukan benda mungkar, yakni menyanggahi riwayat-riwayat yang kuat. Riwayat-riwayat mungkar ni dalam hadis tak sama dengan mungkar amal makruf ni mungkar. Mungkar ni riwayat yang lemah menyanggahi riwayat yang sahih. Jadi part itu lemah, tapi cerita Bilal di Madinah tidak mau azan sebab Nabi tak ada, cerita Bilal berada di Syam, semua cerita-cerita ini ada datang daripada jalan-jalan riwayat yang lain. Sebab tu cerita yang mungkar itu kerana membabitkan Bilal pergi meratap atas kubur. Yang itu tidak diceritakan. Tentang ibu bapa Nabi, ada riwayat yang sebagian ulama tawakuf tentang kedudukan bapa Nabi. Memang ada riwayat yang kata bapa Nabi, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Sebagian para ulama tawakuf menerima riwayat ini walaupun dia ada dalam kitab sahih, tetapi kerana dia bercanggah dengan prinsip umum Islam. Prinsip umum Islam, walaupun ada sebahagian takwil kan, maksud hadis itu ialah bapa saudara Nabi, tapi takwil baik bagi dia abah kan, yang ni ammi atau am kan. Okey,
Prinsip umum Islam, siapa yang tak sampai kepada dia ajaran agama, tak ada siapa pergi cerita kat dia, dia tak beriman kerana tak ada tahu, orang tak main habaq hak betul punya kat dia, dia selamat daripada hukuman Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Quran kata, kami tak akan mengazab sehingga kami menghantar rasul. Jadi lagi rasul tak dihantar, yakni tak sampai berita agama, seseorang itu tidak dihukum oleh Tuhan. Tapi seorang kena carilah. Katakanlah kita ni duduk di tengah negara Cina, ataupun di tengah hutan Afrika, tak ada siapa pendakwah duk pergi habaq Islam. Nak tengok dalam internet pun pening. Start jumpa pada ni, start jumpa Syiah, berdengung kan. Jadi mana bukan senang nak buat comparative religion ke, comparative study, bukan senang. Dia tak tahu, dia duk cari, tak jumpa, mati dulu. Adakah Tuhan akan azabkan dia? Dalam prinsip Qurannya, Tuhan tidak akan mengazab melainkan setelah dihantar rasul. Dia termasuk di dalam golongan yang diselamatkan Tuhan di akhirat kelak. Tuhan Maha Adil, tak menghukum manusia kerana dia tidak di atas apa yang mereka tak tahu. Jadi kita wajib pergi bagi tahu. Kita kadang-kadang jumpa dengan saudara kita non muslim, kita tak habaq dia. Kena habaq dia Islam ni, cerita kat dia. Kadang-kadang kita buat semua, bertengkar, tawar barang, kan, ajak masuk parti, semua kita buat. Tapi cerita hak Islam kita tak cerita kat dia. Kita kena cerita kat dia. Adakah dikira belajar dengan syaitan kerana tidak berguru? Saya rasa saya jawab ni kan minggu lepas kan. Tengok rakaman depan ni. Kesian ni pertemuan rakam. Uzlah bererti menurut Islam bermaksud bersendirian di suatu tempat bagi membolehkan seorang fokus untuk beribadat. Adakah amalan ini berlaku pada zaman Rasulullah dan para sahabat? Dia Nabi SAW pada awalnya baginda menyendiri di Gua Hira, kan? Dia sebut wa kana yatahannas ay yata'abbad. Nabi itu dia bersendirian, dia pergi beribadat, kan? Ketika itu wahyu belum turun, tapi secara umumnya orang Mekah ni tahu tentang Allah di atas kesan agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum wahyu turun kepada Nabi SAW. Kemudian setelah wahyu turun, bolehkah kita ni pergi beruzlah, tinggal tak dakwah? Tak boleh. Melainkan kita rasa kalau kita duduk dengan masyarakat kita, sama ada masyarakat kita kau duduk teruk ataupun kita jadi teruk. Kita rasa kita ni memang akan bagi kesan negatif kat orang, ataupun orang bagi kesan negatif kat kita, kita tak mampu hadapi masyarakat kita, kita boleh uzlah. Jika tidak, seorang Muslim disuruh untuk bersosial. Sebab itu kita disuruh sembahyang Jumaat seminggu sekali supaya berjumpa orang. Bukan main sembahyang Jumaat masa tengok orang. Sebab itu dia suruh berjemaah Jumaat, dia rapatkan saf, dipakai wangi-wangian supaya ajar manusia ini bersosial. Kenapa disunatkan kita kena disuruh sangat kita sembahyang berjamaah? Sembahyang seorang pun sembahyang menghadap Tuhan yang sama juga. Sebab apa? Dia mau kita supaya belajar bagaimana bergaul. Saya telah sebut bergaul. Bila nak sembahyang jemaah kena ada tok imam. Tok imam dulu, jangan kita kata, aku potong tok imam hari ni, tak boleh. Lepas tu duduk dengan orang sebelah. Agama suruh kita wangi-wangian. Kalau agak busuk makan bawang putih, tak boleh main masjid. Makan terian lagi tak boleh main lah, kan. Jadi makan isap rokok bau Allahu Akbar, member kita Allah pun tak tahan tu gudang garam ni. Jadi tak boleh. Sebab itu kita dilarang man akala min hadhihi syajaratul khabithah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan pokok yang keji ni jangan hampiri masjid kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nak diajak agama suruh kita bersosial, kan, suruh kita bergaul. Melainkan kita ni tak mampu. Kalau kita pergi berkawan tempat kita tu semua orang teruk, kawan saja kita jadi macam dia, ataupun depa tak teruk, kita kalau dalam berkawan kita jadi teruk, depa jadi macam kita. Kita kena masa tu kita boleh bersendirian. Kalau tidak, kalau dua orang masyarakat kita teruk, kita mampu untuk baiki mereka. Walaupun kita duduk dengan mereka tak memberi kesan pada kita, kita beruzlah juga. Dia panggil uzlah syu'uriyah. Kita uzlah dari segi perasaan saja, tapi diri kita tak uzlah.
Seorang ibu bawa anak kecil ke masjid untuk dengar kuliah. Anak menangis sebab terjatuh. Tangisan yang tidak terlalu mengganggu. Mai seorang wanita berumur berkali-kali halau si ibu dengan kasar sehingga mengaibkan dia di depan jemaah. Apakah wanita ni berdosa? Dia tanya, dia tahu lah. Tuan-tuan, bila orang main masjid, tanda orang baik. Kalau tidak, dia pergi tempat lain. Bila kita jadi imam, kita tengok makmum kita, tengok anak orang bawa anak kecil nangis, kita jangan baca panjang, kita kena baca apa ya? Kita ringkaskan. Kata Anas, Nabi kana yukhaffifu salatahu idza sami'a buka as-sabi rahmatan li ummihi. Nabi ni, kata Anas, bila dia semayang, dia dengar budak menangis, dia cepatkan sikit semayang dah, kerana dia kesian kat mak budak tu. Nabi tak kata pas semayang, "Oi, sabar bawa anak oi." Nabi ni rahmat dalam semayang. Itu satu hal. So kita kena jadikan masjid ni orang senang datang. Tapi dalam masa yang sama, kita sebagai ibu pun, kalau tahu anak kita jenis kacau orang, kita janganlah bagi dia main kacau satu masjid. Dia kena benda yang sama. Sebab kalau orang makan bawang putih pun tak boleh main masjid kacau orang. Kalau satu orang kita tahu setiap kali main, kalau dia menangis kerana dia terjatuh, tak apalah. Tapi kita tahu kalau dia bawa anak kita satu masjid tak boleh kuliah, dia duduk menjerit, ya hanana daripada awal habis. Jadi kita tak boleh. Jadi orang yang nak mengajar pun jadi pening. So kita kena tahulah juga tanggungjawab kita untuk jaga jamaah orang. So kita kena, dia tak boleh hak hang pada aku, juga hak aku pada hang. Sebab tu Islam ni tawazun. Hak suami pada isteri, hak isteri pada suami. Macam saya sebut lah kan, jangan hang ni kena segak lah sikit. Jadi isteri ni serebeh ya, aku suami. Kita tak boleh ni. Betul lah kita cakap, isteri pun kena lawa sikit, tapi suami pun kenalah handsome sikit kan. Abang pun sengit ni, cuba elok sikit kan. Macam tu lah kan. Jadi kerana hidup ni, dia tak boleh satu pihak je tuntut hak. Hang ni kalau tak taat kepada aku, masuk neraka. Ini pun satu hal. Suami sentiasa ugut isteri dengan neraka. Macam dia malaikat yang jaga neraka tu. Betul lah. Tapi dalam masa yang sama, suami pun masuk neraka juga kalau tak tunaikan hak pada isteri. Ramai isteri kalau tanya saya takutlah suami saya beritahu saya nak masuk neraka. Tapi dia tu kan mayang pun korang, kata dia masuk dulu. Bukanlah saya na'udzubillah lah kan. Kita ni macam tu lah. Hak ni kan macam tu. Sebab tu Quran sangat adil. Bila Quran suruh rakyat patuhkan pemerintah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, kan, taat Allah dan taat Rasul dan pemerintah di kalangan kamu. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala suruh rakyat taat pada pemerintah, Allah perintahkan rakyat pilih yang betul dulu. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah minta supaya kamu bagi amanah kepada yang layak, pilih yang layak. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu berhukum dengan kalangan manusia, hukumlah dengan cara yang adil. Habis dia habaq kat pilih yang sesuai nak jadi pemerintah, pemerintah yang dipilih itu pula hukum dengan cara yang adil, baru dia kata taatlah Allah, taatlah Rasul dan taat Allah, taat Rasul dan pemerintah. Taat dia tak ulang dah. Dia pakai hak Allah dengan Rasul tadi. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul dan pemerintah. Dia tak kata dan taat pemerintah. Sebab taat pemerintah ada kaitan dengan taat Allah dan Rasul. Kalau pemerintah taat Allah dan Rasul, kita taat pemerintah. Maka jadi cantiklah. Pemerintah pun buat hak dia, rakyat pun buat hak dia. Tapi kalau mari ustaz asyik duk baca ati'ullah ati'ur Rasul saja, wa ulil amri minkum, tak baca hak sebelum tu, jadi gelong. Jadi tak cantik Islam. Jadi orang nampak jadi macam negara macam Mesir. Tindai rakyat, bom rakyat, mai mufti dia baca ati'ullah ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Dia tak baca hukum Islam haramkan pemerintah tumpahkan darah rakyat. Mai macam pemerintah Syria, mai macam golongan agama telah menjual agama dengan nas-nas Tuhan yang dibaca secara tidak seimbang, sedangkan Tuhan ini maha adil lagi maha bijaksana.
Dia tak turunkan syariat untuk satu orang tindas satu orang. Dia tak turunkan syariat untuk suami lelaki menindas wanita. Dia tak turunkan syariat untuk isteri duk lungku kepala lelaki. Dia turunkan syariat supaya mengharmoni. Suami menunaikan haknya, isteri menunaikan haknya, pemerintah menunaikan haknya, rakyat menunaikan. Inilah agama yang disebut sebagai agama yang syumul, agama yang lengkap. Sebab kita baca tak habis, jadi Islam kita jadi sengit. Wajarkah cukai dikenakan? Jawab dah ni. Saya tahulah tuan-tuan happy nak kena GST. Saya sebut dah, asas umumnya cukai boleh diambil oleh pemerintah. Cumanya macam tu lah, dengan kadar-kadar lah. Bapak boleh suruh anak buat kerja, tapi kalau kita suruh anak kita sampai teruk anak, kita zalim balik kat dia. Walaupun itu kuasa bapak kan. Hatta suami dengan isteri pun macam tu juga. Walaupun mentang-mentang dia isteri kita, kita tak boleh suruh sehingga. Sebab tu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah isteri dengan cara yang ma'ruf. Buat contohlah, bagi celik mata sikit, katalah suami ni, suami bukan harimau tak cengeng, tapi dia harimau. Katakanlah nak bagi faham saya tengok apa nama Egypt punya satu orang tu, dia every 15 minutes, kacau, dia ada 4 isteri dah. Walaupun isteri kena taat suami bila dia nakkan hak dia, tapi agama dalam masa yang sama suruh suami gauli dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai menyakitkan dia. Walaupun isteri kena terima, tapi tak boleh kita hak aku kok mana pun, tak boleh. Kena dia menerima benda itu dalam keadaan yang harmoni dan dia pun gembira. Bukan kita saja sebagai kuasa suami, kita tak boleh kata atas kuasa suami. Tak, macam tu lah juga siapa pun lah. Saya tak kisahlah kalau dia ST ke apa ni, tanya ni, kalau dia layak untuk rakyat, rakyat perlukan, tak apalah. Prinsip umum zakat boleh, cukai boleh. Tapi kalau sekiranya perkara itu sampai kepada peringkat sebenarnya tak diperlukan lagi, banyak lagi benda yang boleh disip untuk memudahkan harta rakyat ni ataupun meringankan beban rakyat, pemerintah kena fikirlah juga. Dan ulama-ulama tak bolehlah buat keluar sebelah fatwa saja. Bukan kata suruh runtuhkan pemerintah, tapi kita dalam masa yang sama kena menasihati pemerintah. Pemerintah ni dia orang, bila kita habaq kat dia, lama-lama dia faham lah kan. Kalau kita tak habaq, bila gaya dia nak buat dia, kita kata semua betul, akhirnya salah penasihat, bukan salah pemerintah. Gaya dia nak cakap betul, apa yang betul, hak nak cakap betul-betul itu dia. Teratur kalau jadi mufti meluku kepala orang. Ada banyak ni. Sudah. Ini dah jawab. Ada hadis yang menyatakan Nabi pernah mencium Aisyah sebelum menunaikan solat. Ni kita jawab dah ni kan. Ini hadis riwayatkan Abu Dawud. Dan Nabi pernah mencium Aisyah sebelum solat. Hadis ni digunakan oleh sebahagian mazhab ataupun untuk menyatakan bahawasanya tidak batalnya menyentuh isteri ataupun bukan mahram dalam keadaan yang tidak bersyahwat. So kalau kita pegang tangan isteri kita, pada umumnya kalau tanya saya tak batal lah. Tapi kalau ada orang kata saya pegang batal, tak apa, ambil lain. Dia orang tak ada, saya nak pegang batal, tak apa, saya pun tahu ada qaul mazhab Syafi'i tak batal. Tapi hadis-hadis sebahagian yang saya baca dulu menunjukkan macam tak batal. Bukan macam jelas macam tak batal. Tapi ada qaul yang kata batal. Jadi kita jenis naknya batal, saya nak batal, batal. Tapi Islam ni bagi saya, bagi semua orang lah saya ingat, kalau kita lihat dia mudah kan. Bila kita nak tawaf, kalau batal susah 3-4 kali ya. Pergi sana tak apa, pergi sana kita tukar mazhab. Borang apa pakai? Kawan ni borang masuk ni kat kaunter isi RM2 masuk mazhab Hanafi. Jadi tak apalah benda kalau tak batal di Malaysia, tak batal lah di sana. Kalau batal di Malaysia mesti batal lah di sana.
Takkanlah ada tempat batal, ada tempat tak batal. Pasal benda ni kepercayaan, sentuh batal ke tak batal. Dan kemudian kita ni bila nak tidur ambil wuduk, saya kata sunat ambil wuduk. Jadi bila ambil wuduk nak tidur, isteri pun kadang-kadang mungkin nak pegang, hang jangan duk pegang aku ni, aku dah wuduk ni, batal pula ni. Dia kata abang sejak pergi kuliah lah sombong. Jadi kalau dia pegang kau lah tak batal tu, isteri pegang pun okey lah. Tapi kalau lanjak lebih daripada tu memang batal lah. Tak payah duk buat layan buruk lah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna. Sebelum saya lupa. Pertama saya rasa macam mikrofon ni elok sikit ah. Ha? Oh, terima kasih lah. Saya rasa ada yang berhormat YB apa nama Khairi tadi, Ekskul Agama. Dia terima kasih dah, dia habaq JKR suruh bagi elok sikit. Kalau JKR habaq lah, dia jadi mukjizat elok sendiri lah. Kedua ialah kita akan buat perkampungan sunnah di Masjid Alwi ni pada 8 sehingga 10 sempena keputeraan Tuanku Yang Maha Mulia Raja Perlis ke-72. Jadi seluruh negara kita akan main berhimpun di sini. Kita tahulah kalau tuan-tuan mai, alhamdulillah kalau kuliah kita banyak ni, kalau ramai lagi, orang luar mai lagi, ramai lagi lah. Tapi kita akan cuba bagi meriahkan. Tuan-tuan pun cuba bagi 8 sampai 10 ni, cuba war-warkan dan ada di Perlis. 3 hari non-stop, berbagai-bagai program, kuliah, telaah kitab semua, seluruh negara, macam-macam orang mai. Dan untuk itu saya nak buka di luar sana, sepatutnya lah ada, saya minta supaya siapa yang mau mendaftar diri sebagai sukarelawan untuk program tu, terutama yang muda-muda, bukan kata yang tua tak boleh, tua pun segak juga, tapi kira ni yang muda-muda ni, kita kalau bila ramai-ramai nanti mungkin kita perlukan tenaga. Daftar dengan pejabat mufti, dia akan ambil nama, nanti kita akan panggil, kita akan bagi tagging semua macam mana untuk kita membantu menjayakan program tu. Siapa yang nak jadi sukarelawan dia boleh daftar dulu. Okey. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.